Islam, cukup. Hang nak berderai pati, aku nak berderai pati, aku tak selesai masalah, tuan-tuan. Islam, lah kira Islam. Pati hang pun kena ikut Islam, pati aku pun ikut Islam, kita ikut Islam. Islam ni dia punya rujukan dia apa dia? Quran dengan hadis Nabi SAW. Cari satu platform, cari satu tempat yang kita boleh sama-sama pergi duduk di tempat itu, yang kita jadikan Islam sebagai payung kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini lanjutan daripada kita baca ni, lanjutan dia boleh pergi sampai ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata mengumpat perangai pekerti ni, contoh-contoh yang kita pernah tahu. Contoh muka sebelah. Dia kata mengumpat itu adakah haram dia? Panggan yang ketiga. Kata Qistalani di dalam Irsyadus Sari, ditegah syarak akan kita mengumpat satu orang itu agar sebagai tegah haram dengan ittifaq ulama semuanya. Sepakat ulama mengumpat dengan niat menghina orang itu haram. Tetapi adakah mengumpat itu daripada dosa besar atau dosa kecil? Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Rawdah, menurut bagi Imam Rafi'i iaitu dosa kecil. Dia kata mengumpat ni dosa kecil. Tapi tuan-tuan bila sebut kecil, jangan ingat kata tak apa. Kecil pun kita duk himpun dia jadi besar. Kalau celek-celek mata mengata orang, celek-celek mata mengumpat orang, celek-celek mata piduk cerita aib orang dan sebagainya, sikit-sikit kita accumulate benda tu, kita himpun benda tu, akhirnya dia jadi besar. Maka jangan buat benda ni. Kemudian diikutnya dengan cakapnya pula, sesungguhnya pengenalan dosa besar itu boleh juga diletakkan atas mengumpat itu. Ada juga orang kata mengumpat ni dosa besar. Kalau begitu, dia kata bolehlah dibilangkan dia dosa besar. Syekh Marbawi kata lah ni macam ni, kita anggap mengumpat ni dosa besar, jangan buat dia. Begitu. Baik, mengumpat pada agama orang, adakah dosa juga? Tak cakap itu sama lah, kita dah tahu dah, memang berdosa. Mengumpat zalim orang ke atasnya, bagaimana hukumnya? Ini kita baca. Orang tu buat zalim dekat kita, boleh tak kita cakap pasal kezaliman yang dia buat dekat kita? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, harus bagi orang yang kena zalim itu pergi kepada sultan negeri ataupun kepada qadi dan lain daripada keduanya, daripada orang yang ada kuasa memerintah, ataupun pergi kepada siapa-siapa yang berkuasa melepaskan kezaliman orang yang zalim itu, dan harus diumpat orang yang buat zalim itu di hadapan pemerintah tadi. Katakan si anu itu zalim ia ke atas aku, si anu itu telah membuat harta aku begini-begini, maka demikian itu sesungguhnya menyebutkan kebencian orang di belakang matanya, tetapi dia diharuskan oleh syarak. Yang ni tak apa. Satu orang yang buat zalim kita, bila pergi mahkamah, orang tanya kita, betul ke dia ni buat zalim dekat hang? Kita nak cakap lagu duk tutup mulut, nak cakap lagu duk tutup mulut. Awak tak cakap pasal apa? Lagi saya cakap, saya mengumpat dia pula. Hampir masuk lokal, semua ada cara tak ni. Sampai yang tu pun pergi buat lagu tu, nak cakap tak boleh, nak cakap tak boleh. Ya astagfirullahaladzim. Bila orang tanya, betul ke dia ni pergi buat ni, ceroboh masuk rumah, dia pergi samun harta benda lah rumah, saya astagfirullahaladzim. Pakai canggih lebay mengaji tak mana pula, sampai orang pergi buat zalim dekat dia pun dia tak mau pergi mengadu. Lepak bulan je orang akhir kata balik dengan martun-martun tu sekali. Dia kata aku tak pernah jumpa orang macam ni, agama tak suruh kita pergi jadi sampai macam tu sekali. Bila kena zalim, kena beritahu dia buat zalim saya. Bila dia buat, dia main macam mana, dia ceroboh masuk rumah saya macam mana, itu kena beritahu supaya orang zalim dikenakan tindakan. Sampai yang tu pun nak kata mengumpat tak boleh, dia kata. Sebelah dia kata mengumpat dan mengadu, minta tolong supaya diubahkan jahat orang itu. Ini pun satu lagi, dibolehkan. Satu perempuan, laki dia ni leceh, laki dia ni memang leceh, macam-macam tuan-tuan, minta maaf lah, kadang-kadang sakit kepala, duduk dengan masalah orang ni sakit kepala. Satu perempuan sampai jadi tension,
sampai kena pergi jumpa psikiatris, pergi jumpa pakar sakit jiwa, semata-mata kerana apa? Kerana laki dia ni gila. Gila ni maksudnya macam mana tuan-tuan? Dia nak pakai bini dia ikut belakang, itu maksud gilanya. Ada tuan-tuan, kes ni dalam masyarakat ni ada. Dia jadi penyakit, dia mau jalan belakang, padahal isteri dia mau jalan belakang. Bini ni dah habis dah, tak tahu nak kata apa. Dia kata, abang tak boleh abang, haram benda ni abang, abang tak boleh buat macam ni. Sampai ke tahap dia boleh dera bini dia. Benda ni benda aib. Bini nak pergi cerita dekat adik-beradik pun aib, nak pergi cerita dekat kawan pun aib. Dia duk menanggung benda tu, dia duk menanggung benda tu, dia duk menanggung benda tu, dia tak boleh nak lepas. Short wire. Sampai kena pergi ambil rawatan psikiatris, kena pergi jumpa pakar sakit jiwa, sampai macam-macam. Punca dia apa? Punca laki ni jahat. Ada tentang kes-kes macam ni, ada dalam masyarakat kita ni. Dia akhirnya macam mana? Bila pergi buat report, orang nak bukti tak ada. Nak kena ada satu surat doktor. Takkan dia lepas laki dia buat lagu tu kat dia nak pergi doktor pula. Dia aib, benda ni aib, dia tak boleh buat. Dia nak lepas daripada masalah tu, dia nak kena pergi cari macam-macam ni punya benda, nak kena pergi hospital, nak suruh orang cek. Dia tak mau buat benda tu. Bila dia tak mau buat, benda tak selesai. Bila benda tak selesai, dia sakit jiwa. Ni pasal apa yang nampak marah sungguh tu, pasal baru ada orang telefon kes macam ni, baru ada satu telefon masuk kes macam ni, sampai jadi mental perempuan ni, mental dengan laki dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah kita buat kerja macam ni tuan-tuan. Ikut agama tuan-tuan, jangan ikut nafsu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata bawah tu lagi, mengkhabarkan aib belian orang, apa hukumnya? Beli barang, kita pergi cerita, kata tak elok macam mana? Kata Imam Nawawi, apabila engkau lihat akan siapa-siapa membeli dia akan suatu yang ada cacatnya, atau membeli dia akan barang curi, atau membeli dia barang yang bercampur najis, atau seumpama yang demikian itu, maka boleh engkau beri ingat kepada orang yang membeli itu apabila dia tidak tahu. Adalah memberi ingat itu ialah berlurus hati kepadanya jua, bukannya bermaksud untuk nak memudaratkan ataupun nak merosakkan dia. Ini kita tahu dia ni satu broker kereta, duk jual kereta curi. Ramai lah orang kena. Kawan kita, adik-beradik kita kena dengan dia ni, beli kereta, pakai 2 bulan 3 bulan polis main ambil ubi buta itu aja. Apa siapa? Kereta curi. Satu hari jiran sebelah rumah kita baru pindah main daripada Kuala Lumpur, main pergi sewa sebelah rumah kita, tengok dia pergi sangkut dengan broker ni. Kita bila tengok macam tu, dia baru main jadi jiran kita, kita pun hari pertama dia main nampak dia bagus, orang masjid nampak beriman, nampak apa, kita pun jadi kesian dekat dia. Boleh tak boleh kita pergi cerita kat dia, ni kata Maeh, aku tak kenal ni pun nak cakap pun, tapi kalau boleh jangan beli kat dia ni lah. Pasal apa? Pasal dia ni kira rekod jual kereta curi ni banyak sangat dah. Aku tak kata kereta yang nak beli ni kereta curi, tapi kalau boleh tak usah lah. Nah, hak kita kata tu sebenar, dan kita kata tu tujuan apa? Nak selamatkan dia ni daripada terkena barang belian tak betul daripada orang tu. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Pasal apa? Pasal kita niat kita lurus hati, kita nak tolong dia. Ini pengecualian yang disebut oleh agama. Untuk buka sebelah. Dan dia kata mengumpat itu, kesimpulan dia kata mengumpat itu datangnya daripada 8 sebab. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin begini. Pertama dia kata mengumpat ni boleh jadi pasal apa? Diumpat akan dia kerana nak menghilangkan marah dirinya. Yakni apabila orang yang mengumpat itu ada marah dalam hatinya akan orang yang diumpat, maka dia pun mengumpat kerana nak memuaskan nafsu dia. Ini satu sebab orang mengumpat. Pasal apa? Nak bagi puas hati. Dia memang marah je kat kawan tu,